Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Madra Dr. Siva Morgan Pandian yang merupakan penganalisis politik yang bersedia di talian pada ketika ini. Prof, selamat petang. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Prof, pertama sekali, esok hari yang amat penting dan getir mungkin buat Malaysia untuk kita saksikan kebenaran yang diperkatakan sepanjang hari ini sebenarnya untuk kita melihat sekiranya itu adalah wujud kebenaran. Esok mungkin Perdana Menteri meletakkan jawatan sebagai contoh. Kita sudah pasti menumpukan perhatian kepada bagaimanakah susunan politik seterusnya kerana pada saat ini kita melihat mungkin tidak ada individu yang boleh mengatakan mereka mempunyai majoriti yang cukup untuk memimpin. Dan ini menuntut mungkin kebijaksanaan yang di Pertuan Agong untuk memilih dan juga menentukan siapa ahli parlimen yang mendapat sokongan. Bagaimanakah konfigurasi politik selepas ini pada pandangan Prof sendiri? Kerana kita melihat pecahan-pecahan parti politik pada ketika ini masing-masing tidak menyokong sesama satu antara lain. Sebagai contoh, kita melihat bahawa DAP tidak mungkin boleh bekerjasama dengan 14 ahli UMNO yang sudah pun menarik sokongan daripada kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Begitu juga dengan Parti Pejuang, kita melihat, dan juga sudah pasti parti di Sarawak juga, pemerintah Sarawak tidak boleh bekerjasama dengan DAP. Itu berdasarkan sejarah. Bagaimana untuk kita membaca semua perkara ini, Prof, untuk kita memahami jajaran tersebut selepas ini? Dan bagi saya melihat punca kepada kemelut ini adalah 14 orang wakil rakyat UMNO yang mengambil keputusan untuk menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan juga kepada Perdana Menteri. Bermakna jika sekiranya 14 ini boleh dipujuk semula untuk menyokong calon baru Perdana Menteri jika sekiranya itu berlaku esok hari, bermakna kita mungkin akan melihat kedudukan status quo semula. Kerana kalau kita perhatikan, bilangan kursi yang masih dimiliki oleh Perikatan Nasional adalah 100 kursi. Iaitu kalau kita lihat pada PPBM 31, PAS 18, GPS 18, MCA 2, MIC 1, PBR 1, PBS 1 dan juga STAR 1, Bebas 4. Itu menunjukkan bahawa bersama dengan 23 wakil rakyat UMNO yang masih lagi menyokong Perikatan Nasional. Jika sekiranya 14 itu hadir semula, bermakna angkanya akan membolehkan bakal calon itu datang dari Perikatan Nasional. Malahan kalau kita perhatikan, jika sekiranya peletakan jawatan itu direalisasikan besok, sudah pastilah di bawah perkara 43 yang meminta Perdana Menteri melepaskan jawatan dan juga mungkin menasihati Yang Pertuan Agong untuk pembubaran Parlimen. Peletakan jawatan adalah pilihan Perdana Menteri, tapi bersetuju untuk pembubaran Parlimen adalah budi bicara yang di Pertuan Agong, dan saya percaya dalam kedudukan sekarang itu barangkali sukar berlaku. Bermakna dalam kedudukan seperti itu, apabila suasana berada dalam keadaan tidak ada Perdana Menteri, akan lahirlah pelbagai calon, barangkali juga daripada blok pembangkang yang selama ini menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah beliau mempunyai angka yang diperlukan? Kerana kalau kita campur PKR, DAP dan Amanah, bilangannya adalah sekitar 88. Apakah yang lain bersedia untuk turut serta menyokong kedudukan beliau? Jadi inilah bentuk penjajaran yang saya rasakan boleh berlaku, penjajaran baru boleh berlaku jika sekiranya ada pihak yang mahu melontar sokongan kepada pihak yang lain. Sebelum ini pada Mac 2020 kita melihat yang menjadi kingmaker ketika itu adalah UMNO dan Barisan Nasional. 42 kerusi itu telah membolehkan calon dari Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ketika ini, apakah jika sekiranya yang 14 tidak menyokong, kembali menyokong dan seterusnya calonnya datang dari UMNO, apakah Parti Bersatu akan menjadi kingmaker dalam konteks tersebut? Jadi ianya merupakan parameter yang terbuka luas dan saya percaya itulah keadaan yang akan kita lihat besok. Prof, pertembungan dua parti utama dalam Perikatan Nasional ini antara Bersatu dan juga UMNO bukan lagi satu rahsia, ini adalah open secret. Kalau kita melihat bahawa sebelum ini 14 ahli UMNO ini menarik sokongan terhadap Perdana Menteri namun memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, itu sebelum ini. Namun ada juga perubahan sedikit menarik sepenuhnya daripada Perikatan Nasional. Kalau kita mengambil konsep bahawa mereka masih setia bersama dengan Perikatan Nasional cuma tidak menyokong Perdana Menteri dan mungkin akan wujud pertukaran kepimpinan Perikatan Nasional tersebut, dan sudah pasti UMNO akan melihat kepada jawatan nombor 1 tersebut untuk mereka miliki dan sebagainya. Dan ini mungkin mewujudkan rasa kurang senang di kalangan Parti Bersatu sendiri. Bagaimana untuk kita melihat pertembungan ini akan menyukarkan lagi jajaran ataupun persefahaman yang mereka wujudkan dalam Perikatan Nasional, Prof?
Untuk terus memerintah dan mentadbir urus kerajaan, saya rasakan ada pihak yang perlu berkompromi dan berkorban. Ketika Mac 2020 kita melihat pengorbanannya ada daripada UMNO sendiri yang membolehkan calon Perdana Menteri datang daripada Parti Bersatu. Barangkali sekarang ini perkara yang sama harus dilakukan oleh Bersatu untuk membolehkan calon Perdana Menteri datang dari UMNO jika sekiranya mahu terus mentadbir urus kerajaan ini. Bermakna dalam konteks sekarang ni kita lihat kita tidak boleh elak pertembungan soal korban dan juga kompromi. Jika dalam keadaan ketika Mac Bersatu berada dalam keadaan yang lebih mudah untuk mendominasi, kini barangkali dengan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin jika sekiranya berlaku besok, bermakna itu membuka ruang kepada UMNO untuk mendominasi semula sebagai Perdana Menteri, dan juga selama ini itu yang telah dinyatakan secara berterusan oleh UMNO sendiri daripada siri kenyataan yang dikeluarkan. Barangkali peletakan jawatan itu juga akan membolehkan UMNO melihat bahawa mereka mempunyai bilangan kerusi yang besar yang memungkinkan kedudukan itu wajar diberikan kepada mereka, dan mungkin jawatan timbalan Perdana Menteri kali ini datang daripada Parti Bersatu, dan jika itu dipersetujui bermakna kita akan melihat keadaan status quo supaya krisis ini berakhir di situ. Tapi jika konfigurasi itu berlaku, naratifnya nampak mudah tetapi artikulasi tentang perebutan kuasa akan masih berterusan, dan saya rasakan titik terakhir adalah untuk memberikan mandat kepada rakyat sendiri dalam pilihan raya apabila kita sudah bersedia. Prof, kalau kita melihat dalam konteks UMNO sendiri, perpecahan antara kem-kem tertentu dalam UMNO itu mungkin akan menyebabkan kesukaran untuk jajaran baharu ataupun jajaran sedia ada ini mewujudkan sokongan kepada individu tertentu. Bagaimana untuk kita membaca kesemua ini? Adakah perpecahan ini, meskipun ada kenyataan daripada Naib Presiden UMNO yang mengatakan bahawa sesiapa ahli Parlimen UMNO dalam Perikatan Nasional masih lagi ada ruang dalam parti dan sebagainya, mungkin itu perkataannya. Realitinya mungkin berbeza kerana sentimen itu sudah lama tercalar kalau boleh kita sifatkan. Bagaimana untuk kita membaca bahawa perpecahan kem dalam UMNO ini adakah boleh disatukan demi mewujudkan sokongan yang padu untuk memilih seorang Perdana Menteri sebagai contoh? Ya, politik kepuakan dalam mana-mana parti politik adalah satu yang lumrah. Kita tidak boleh tolak factionalism ini akan berpanjangan, tetapi atas nama untuk mentadbir kerajaan, barangkali ini masanya untuk melakukan mediasi, tawar-menawar dan juga negosiasi yang saya rasakan penting. Dan barangkali inilah peranan yang boleh dimainkan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri untuk memastikan bahawa UMNO mampu untuk mengemudi kali ini, buat kali pertama selepas kekalahan di dalam pilihan raya umum 2018. Sudah pasti ada beberapa personaliti ataupun sosok yang akan memainkan peranan penting untuk menentukan penjajaran yang bakal dilakukan, tapi akhirnya parti harus melihat apakah yang sebenarnya mahu dilihat. Adakah mahukan UMNO untuk mendominasi ataupun melakukan penjajaran yang memungkinkan pihak lain dari pembangkang sendiri bersedia untuk mengambil alih teraju pimpinan negara. Jadi dalam konteks ini saya rasakan bahawa kita memerlukan politik waras ataupun rasional supaya tidak ada nilai keemosionalan itu mengganggu gugat apa yang boleh dilakukan. Yang Tuan Agong mempunyai kuasa besar di bawah perkara 40 untuk menentukan pelantikan Perdana Menteri. Sudah pasti kearifan baginda adalah ke atas bagaimana perlu diyakinkan satu pihak itu ada majoriti yang secukupnya mandat yang memungkinkan dilantik sebagai Perdana Menteri. Kita lihat beberapa nama muncul, tetapi selayaknya apakah seorang individu itu mampu untuk memastikan dalam parti UMNO itu sendiri perpecahan yang telah berlaku untuk seketika ini mampu diredakan atas nama parti dan juga untuk membolehkan UMNO masih berada dalam kerajaan. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa pada akhirnya apa yang didambakan oleh rakyat dan kita juga melihat bahawa kestabilan politik itu yang kita mahukan kerana kita berperang dengan COVID-19 pada ketika ini. Namun ada juga yang melihat bahawa apa pun jajaran yang terbentuk selepas ini kemungkinannya mungkin juga akan membuat satu pusingan juga kerana mereka mungkin juga akan berdepan dengan masalah majoriti, masalah kekuatan kepimpinan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memilih ataupun melihat bahawa reset politik itu boleh berlaku sekiranya jajaran baru dibentuk, bagaimana untuk mengukuhkan kepimpinan supaya tidak ada lagi persoalan terhadap kekukuhan majoriti dan sebagainya?
Bagi saya melihat jika sekiranya keadaan yang hampir sama akan berlaku dan saya percaya keadaannya hampir sama dengan bilangan kerusi yang tidak besar untuk terus mengemudi kerajaan, apa yang perlu dilakukan adalah untuk kita bergerak ke hadapan, memastikan bahawa pesaing politik juga dibawa bersama dalam kedudukan kita tidak punya majoriti yang besar dilihat minoriti dalam majoriti. Kenapa tidak peranan semak imbang yang besar itu diberikan kepada pembangkang dalam beberapa peranan yang memungkinkan mereka mainkan, memberikan maksud dan makna kepada peranan tersebut. Malahan 7 tawaran yang telah dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu boleh diperincikan membawa mereka sekali lagi supaya ia mampu untuk ditangani secara baik. Jika tidak, krisis ini akan berlarutan. Seperti yang saya katakan, apabila ada satu pelantikan, ada satu lagi pihak yang sentiasa bersedia untuk merebut kuasa. Jadi, apakah kita mahu menentukan agenda rakyat ataupun agenda kuasa ketika kita sedang berhadapan dengan krisis nasional yang lain. Jadi dalam soal ini, kematangan berpolitik itu penting. Cari satu titik tengah yang memungkinkan kedua-dua pihak boleh berkompromi seketika. Sekurang-kurangnya, banyak kita sudah perkatakan tentang kencatan politik kerana selama ini dibebani tanggungjawab itu ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan jika sekiranya peletakan jawatan itu berlaku, apakah tidak mungkin kita melihat satu lensa baru agar titik tengah itu memungkinkan kita mengenepikan krisis secara bersama. Dan saya rasakan selepas ini ia harus menjadi tanggungjawab bersama yang pembangkang boleh mainkan peranan mereka dengan fungsi yang lebih baik. Begitu juga kerajaan dengan fungsi sebagai kerajaan tidak lagi melihat pertembungan politik, tapi bagaimana kita harus melihat ini sebagai suara untuk membawa agenda rakyat ke hadapan. Okey, Prof, terakhir sekali secara ringkasnya, apabila sekiranya kita memberikan andaian, sekiranya Perikatan Nasional itu masih lagi diberikan kepercayaan ataupun mempunyai majoriti sebagai contoh, bagaimana untuk kita melihat bahawa pendirian kerajaan ataupun pembangkang ini seharusnya selesai kerana ini adalah proses yang mereka mahukan, proses itu dilalui, letak jawatan, pemilihan kerajaan baru dan sebagainya sebagai contoh, dan juga PN diberikan kuasa sebagai contoh. Bagaimana mereka harus menumpukan segala usaha mereka untuk membantu kerajaan sedia ada di bawah MPN sebagai contoh Majlis Pemulihan Negara untuk bersama-sama memulihkan negara daripada pandemik COVID-19? Bagi saya, jika sudah ada pengganti dan dengan dokumentasi ke atas sesuatu yang dianggap legit, bermakna itu harus dihormati, dan kita harus melihat ini juga memberikan keabsahan legitimasi kepada pemimpin itu. Tidak lagi wujud persoalan tentang krisis keabsahan, tetapi pembangkang jika sekiranya boleh menerima keputusan itu, bermakna mereka juga akan diiktiraf agar mampu untuk memainkan peranan yang besar, bukan saja di dalam Majlis Pemulihan Negara, dalam pilihan khas parlimen, jawatan kuasanya, dan juga saya rasakan banyak yang boleh dimainkan, dan kerajaan harus menghulur tangan kepada pembangkang supaya mereka juga terlibat secara langsung. Kerana soal hilang kepercayaan, soal tiada sokongan boleh dihentikan jika kedua-dua pihak boleh memainkan peranan yang saling lengkap melengkapi di antara satu sesama lain, dan sifat resiprokal ini saya rasakan penting selepas pemilihan Perdana Menteri baru jika sekiranya itu dilakukan pasca kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Harus melihat itu titik tengah dan juga bagaimana kita mampu untuk memainkan peranan saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain untuk kepentingan rakyat.